Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina wa qurrati a'yunina Muhammadin abdillahi wa rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sahbihi wa khalqihi wa habibuhu adda al-amanah wa ballagha ar-risalah wa nasrullah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala hadzal mukhtar النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وجميع أصحابه إلى يوم الدين. أما بعد, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas iman dan nikmat karunia Allah kita dapat bertemu untuk majlis yang kedua dalam bacaan matan Al-Waraqat di Kalam Ibn Al-Haramain Al-Juwaini. Dan sebagai permintaan daripada para hadirin rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, saya akan berkongsi dengan para hadirin untuk awal ini pengenalan ringkas berkenaan dengan Sahih Al-Matni, pengarang matan yang ada di hadapan kita pada hari ini, iaitu Imam Al-Haramain Al-Juwaini, yang antara kita dengan beliau sekitar 1000 tahun. Antara kita dengan beliau sekitar 1000 tahun. Baik, Imam Al-Haramain Al-Juwaini, nama beliau adalah Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf. Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf bin Muhammad Al-Juwaini Al-Naisaburi. Naisabur adalah kawasan di sekitar Iran pada hari ini, kawasan di sekitar Iran. Dan beliau dikenali dengan panggilan Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Juwaini itu adalah istilah tempat yang berada di Naisabur, berada mungkin pada hari ini, pada saat ini sudah kelahiran sana. Juwaini, tempat itu Juwaini, dia dibuat sebagai Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Nama betulnya Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf bin Muhammad Al-Juwaini Al-Naisaburi. Beliau digelar sebagai Imam Al-Haramain. Sebagai kita Imam Al-Haram. Ada para ulama menyatakan kerana Imam Al-Haramain iaitu Imam Abdul Malik ini, beliau tinggal di antara Makkah dan juga Madinah. Jadi oleh kerana itu beliau digelar sebagai Imam Al-Haramain, Imam Madinah dan Haram, iaitu Makkah dan juga Madinah Munawwarah Rasulullah. Dan ada juga pandangan para ulama mengatakan Imam Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf Al-Naisaburi ini digelar sebagai Imam Al-Haramain kerana fatwa pada zaman beliau hanya akan dikeluarkan oleh beliau sendiri. Maknanya pada zaman itu mana-mana orang yang ada fatwa, orang yang akan ada fatwa yang diberikan layakan untuk memberikan fatwa ketika itu di sekitar Makkah dan Madinah hanyalah Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Itu di antara sebab mengapa beliau digelar sebagai Imam Al-Haramain. Beliau juga dikenali dengan Abu Ma'ali. Baik, Imam Al-Haramain lahir pada tahun 419 Hijriah. Lahir pada tahun 419 Hijriah. Dan beliau bermazhab di mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Dan beliau ada satu kitab yang begitu besar yang namanya Nihayatul Matlab, yang hari ini alhamdulillah telah pun dicetak dan dapat ditulis semua. Nihayatul Matlab di Nihayatul Mazhab, Dirasatul Mazhab Rasulullah. Di antara guru-guru kepada Imam Al-Haramain Al-Juwaini, ayah beliau sendiri, iaitu Al-Imam Abdullah bin Yusuf. Ayah beliau juga merupakan salah seorang ulama besar di itu dan antara guru awal kepada Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Dan antara dia lagi kalau disebut di sini adalah antara ini seorang ulama yang namanya Abdul Qasim Jabbar Al-Ali. Dan ada juga yang antara guru beliau iaitu Abu Abdullah Al-Ghazi. Ini di antara contoh guru-guru kepada Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Antara anak murid semua Imam Al-Haramain Al-Juwaini لا تتأخر الصورة ظاهرة إن شاء الله يسير. Antara murid kepada Imam Al-Haramain Al-Juwaini adalah Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali Sahibul Ihya adalah merupakan di antara anak murid kepada Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala,
Antara contoh pujian-pujian para ulama terhadap kehebatan ilmu Imam Al-Haramain Al-Juwaini, antaranya yang disebut di sini adalah seorang ulama yang namanya Abu Sa'd As-Sam'ani menyatakan, kana Abu Ma'ali imam al-a'immah 'ala al-itlaq mujma'an 'ala imamatihi syarqan wa gharban, syarqan wa gharban lam tara al-uyun mithlah. Maksud Imam Abu Ma'ali iaitu Imam Al-Haramain Al-Juwaini adalah merupakan imam untuk ulama di kalangan para ulama yang lain. Jadi para ulama yang siapa ketua dia adalah Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Bagi para ulama yang banyak ni, ketuanya adalah Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Alal itlaq, secara kasarnya adalah ketua bagi para ulama ketika itu adalah Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Dan semua para ulama telah pun setuju bahawa kehebatan ilmunya diperakui, baik ulama itu di timur ataupun ulama di barat. Semuanya menyatakan dengan jelas bahawa Imam Al-Haramain adalah seorang yang begitu hebat dalam ilmu. Dan disebutkan di sini, lam taral uyunu mislahu. Mata-mata manusia langsung tidak pernah melihat orang sehebat Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Itu di antara pujian yang diberikan oleh Imam Abu Sa'd As-Sam'ani kepada Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Dan sebagai contoh, Abu Ishaq Ash-Shirazi, ulama yang biasa dikenal, menyatakan, tamatta'u bihadzal imam fa innahu nuzhatu hadzal zaman, yakni Imam Al-Haramain. Kata Imam Abu Ishaq Ash-Shirazi, tidaklah kamu semua mengambil keseronokan daripada imam ini, iaitu Imam Al-Haramain. Sesungguhnya beliau adalah nuzhatu hadzal zaman, iaitu pembilangan kehebatan bagi zaman ini. Yang dimaksudkan dengan imam disebut adalah Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Dan para hadirin rahmati Allah SWT, banyaklah buku-buku yang dikarang oleh beliau. Di antaranya adalah Al-Burhan Usul Fiqh. Tadi mata warakat yang akan kita anusi bismillah. Di antaranya juga adalah Nihayatul Matlab fi Dirayatil Mazhab. Nihayatul Matlab fi Dirayatil Mazhab. Nihayatul Matlab fi Dirayatil Mazhab. Dan adalah kitab yang lain, adalah juga Al-Aqidah Al-Nizamiyah. Dan Imam Al-Haramain Al-Juwaini wafat pada tahun 478 Hijriah. Kita sekarang 1433 Hijriah. Maknanya sudah sekitar dekat 1000 tahun lebih antara kita dengan Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Beliau wafat pada 25 Rabiul Akhir tahun 478 Hijriah. Dan alhamdulillah sanad tersebut insya-Allah bersama dengan Imam Al-Haramain Al-Juwaini biiznillah subhanahu wa taala. Dan pengetahuan para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kitab usul fiqh adalah antara kitab yang perlu untuk dihadamkan secara khususnya oleh pelajar-pelajar kajian agama dan pelajar syariah khususnya, dan juga perlu juga diketahui oleh sahabat-sahabat walaupun yang melakukan perbuatan. Kerana ilmu ini dia memberikan kepada kita satu pengalaman asas bagaimana cara para ulama dahulu mereka mengeluarkan hukum hakam. Dan kita tahu konsep asas terhadap penistihatan hukum. Bahkan sepanjang pengalaman saya dalam persatuan tersebut, walaupun kita terlibat dalam persatuan, kadang-kadang ilmu usul ini sangat membantu dalam mengeluarkan pandangan dalam menentukan keputusan. Kerana dia ada satu bab yang dipelajari dalam ilmu usul itu bab ta'awud dan tarjih. Bab ke mana dalil saling bercanggah dan bagaimana kita nak pilih yang paling tepat. Jadi dia ajar kalau dalil ini boleh digabungkan macam mana, kalau tak digabung macam mana, sehingga kita boleh apply itu dalam kehidupan harian kita. Dan usul fiqh ini boleh dianggap sebagai satu disiplin yang begitu penting bagi pengeluaran hukum hakam. Orang yang tidak mendalami usul fiqh, orang itu tidak berhak untuk mengeluarkan hukum hakam. Bermakna para fuqaha di dalam mereka memahami ayat-ayat Al-Quran Karim dan juga hadis Nabi SAW, mereka akan mempelajari satu undang-undang yang menjadi satu garis panduan mereka di dalam mengeluarkan atau mencari hukum hakam yang terkandung ataupun tersembunyi di balik ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis Nabi SAW. Dan kaedah itu adalah kaedah ataupun undang-undang yang dimaksudkan disebut adalah ilmu usulul fiqh. Dan yang kita pelajari ini adalah ilmu asas. Dan insya-Allah semoga dengan ilmu asas ini menjadi tangga kepada para hadirin untuk mendalami ilmu ini secara lebih dalam dengan
para ulama al-azhar syar'i. Amma ana wa ma ana illa sahibul waraqat wa man waraqat illa al-waraqat. Okey, saya hanya akan baca kitab waraqat saja. Lebih untuk waraqat sahabat-sahabat kena belajar dari kepada masyayikh. Cuma kita boleh jadi hamzatul wasal itu sajalah, dan wa man waraqat illa waraqatul falillah. Okey, baik, hari ini kita masuk kepada pembahasan yang seterusnya, iaitu kita akan masuk kepada al-ahkam. Kita akan masuk kepada al-ahkam. Dalam pertemuan pertama yang dulu kita telah pun melihat matan waraqat, dan di antara yang disebutkan dalam matan seperti ini adalah ta'rif al-fiqh. Wal fiqh ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah allati tu'rifuha al-ijtihad. Di antara ta'rif ataupun definisi kepada fiqh adalah ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah allati tu'rifuha al-ijtihad. Pengetahuan terhadap hukum hakam syarak, yang mana cara untuk sampai kepada pengetahuan tersebut adalah dengan ijtihad. Yang kita buat satu kesimpulan, fiqh ni sebetulnya adalah pengetahuan yang ada pada minda seorang mujtahid terhadap hukum hakam bagi sesuatu perbuatan mukallaf. Yang ada pada minda kita, contoh kita belajar fiqh tadi yang kita tahu tadi, oh ini kena bayar zakat, dan ini tak kena bayar zakat, itu tidak dinamakan sebagai fiqh dari segi istilah, walaupun mungkin disebut sebagai fiqh dari segi urufnya, ilmu fiqh lah, tapi dari segi hakikatnya al-fiqh adalah ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah allati tu'rifuha al-ijtihad. Pengetahuan terhadap hukum hakam syarak, yang mana cara dia orang tahu tadi adalah dengan sebab ijtihad. Yang kita tahu tadi dengan sebab kita mengaji dengan Syekh Ahmad. Ya, kita tahu dengan sebab kita mengaji, bukan dengan sebab kita sendiri yang berusaha untuk memproses hukum tersebut daripada dalil-dalil syarak. Baik. Kenapa kita bincang tentang fiqh? Kerana kita nak cerita tentang apa maksud usul fiqh. Kita nak bincang tentang ma makna usul wa ma makna al-fiqh. Dan oleh kerana di dalam matan tadi disebut tentang ma'rifatul ahkam syar'iyyah, Imam Al-Haramain seketika ini akan memberikan kepada kita pengenalan apakah pula hukum hakam syarak. Sebab fiqh itu pengetahuan terhadap hukum hakam syarak. Maka nak tahu tentang fiqh, perlu tahu apakah itu hukum hakam syarak. Faqala rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'anallahu bi ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi wa qurrati kutubihi. Qala rahimahullah subhanahu wa ta'ala bisnadina ilayhi qala wal ahkamu sab'atun الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. والأحكام سبعة: الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والباطل. Hukum hakam syarak ada 7, kata Imam Al-Haramain ini. Yang pertama wajib, yang keduanya mandub, yang ketiganya mubah, yang keempatnya mahzur, yang kelimanya makruh, yang keenamnya as-sahih, dan yang terakhir yang ketujuh adalah batil. Baik, kita akan masuk kepada definisi setiap satu daripada 7 hukum hakam syarak yang disebutkan oleh Imam Al-Haramain Al-Juwayni. Sebelum kita masuk panjang sikit terus kepada definisi, saya ingin memberikan penjelasan kepada para hadirin bahawa matan ini tulis untuk orang yang baru ingin mempelajari ilmu usul fiqh secara awal. Jadi kalau kita lepas ni masuk step yang seterusnya pula dengan para masyarakat yang lain, yang saya wa ma'ana ila sahib barakat. Okey, kita akan dapati sebenarnya wajib, mandub, mubah, mahzur, makruh, sahih, batil ini dia bukan hukum. Dia bukan hukum, tapi Imam Al-Haramain sebut wal ahkam sab'atun, hukum ni 7. Yang pertama wajib, bermakna dari segi zahir kalam Imam Al-Haramain annal wajiba wa yani hukmu min al-ahkam sab'ah. Wajib itu salah satu hukum dari hukum yang 7. Walau bagaimanapun, bila kita menghalusi sebenarnya wajib itu bukan hukum. Wajib itu adalah perbuatan yang berkait dengan hukum yang namanya al-wujub. Okey, saya dedahkan dia agak sedikit dalam tapi sebenarnya mudah. Okey. Ya.
Siapa dah catat, catatlah ya. Khitabullahi. Khitabullahi al-muta'alliqu. Khitabullahi ta'ala al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin. Khitabullahi ta'ala al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin. Bi af'alil al-mukallafin. Khitabullahi ta'ala al-muta'alliq bi af'alil mukallafin. Bil iqtida. Bil iqtida. Artinya ba alif lam alif qaf ta ba alif hamzah. Orang baca bil iqtida, tapi yang betul dia cara jemputan adalah bil iqtida. Aw at-takhyir, aw at-takhyir. Aw al-wad'i. Khitab Allah Ta'ala al-muta'alliq bi af'al al-mukallafin bil iqtida aw at-takhyir aw al-wad'i. Itu adalah definisi yang disebutkan oleh para ulama usul ketika mereka mengucapkan maksud al-hukmu dari segi istilahnya. Baik, kata definisi tadi, hukum ini ataupun hukmu itu adalah khitabullah. Khitab ini kalau kita terjemah bahasa Melayu kita adalah ucapan. Khitabullah itu firman Allah ataupun ucapan Allah yang berkait dengan al-muta'alliq bi af'alil mukallafin, yang berkait dengan perbuatan para mukallaf. Macam kita adalah mukallaf, seharian kita akan buat macam-macam perbuatan. Kita pandang lampu, kita bergiling, kita tidur, kita senyum, kita melompat, menjerit, kata hak. Tekan, kena maghrib pegang sini, kata hak. Okey. Apa saja perbuatan kita ni ada hukum. Jadi setiap perbuatan kita ni dia ada kaitan hukum. Jadi hukum itu seakan-akan kata Fadilatul Syekh Said bin Syartul Asy-Syafii, umpama satu benang daripada satu pihak yang mengikat satu benda. Ya, contoh saya pegang benang, saya bagi ke kawan, saya ikat telinga kawan itu. Ya. Jadi bila saya pegang benang itu adalah hukum. Yang kena ikat itu adalah orang tadi lah, telinga orang tu. Tapi kalau kita padankan dengan ilmu usul fiqh sini, benang itu adalah hukum dan yang diikat itu adalah perbuatan. Okey, daripada mana siapa yang memegang hukum itu? Allah. Jadi hukum adalah kalam Allah yang berkait, yang ada kaitan, yang mengikat perbuatan mukallaf. Nanti saya akan buat contoh agak biar lebih mudah. Kita terus kepada ta'rif tadi. Bila iqtida awi tafhir awi wad'i. Bila iqtida maksud dia sama ada ucapan atau firman Allah Ta'ala tadi mempunyai maksud tuntutan. Bila iqtida maksud dia yang tadi itu al-talab. Sama ada arahan Tuhan tadi mempunyai maksud penetapan, tuntutan. Awi takhir ataupun firman Allah Subhanahu Wa Taala tadi mempunyai maksud takhir. Awak buat tak apa, tak buat tak apa. Pilihan, at-takhir pemilihan. Atau al-wad'i ataupun ucapan Allah Subhanahu Wa Taala tadi atau firman Allah Subhanahu Wa Taala tadi dia mempunyai unsur al-wad'i. Al-wad'i ini agak sedikit rumit dan saya akan ke belakang sikit. Kita terangkan dulu al-iqtida dan juga takhir. Maafkan saya sebab mana dah tahu kan ini kita baca matan waraqah ni sekali gitu ya, betul tak ada baca contoh lah. Jadi alam ni dia kita taklah terlalu halus sangat dan taklah terlalu kasar sangat. Boleh begitu akhir ya? Ya. Okey. Bila kita tahu takhir, awil wad'i ini kena ada. Okey, contoh Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran Al-Karim. Alif Lam Mim. Zalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif Lam Mim ini zalika itu adalah kitab yang tiada keraguan padanya. Okey, ini adalah firman Allah. Okey. Jadi dia adalah kitab Allah. Okey. Baik, ada tak dalam ayat ini maksud yang menunjukkan kita kena buat satu benda?
tuntutan untuk kita buat satu benda ataupun tinggal satu benda, ataupun dia menunjukkan kita boleh pilih? Ada tak? Ada. Maka firman Allah Alif Lam Mim Zalikal Kitab, ia tidak termasuk maksud hukum. Sebab hukum adalah firman Allah, tetapi bukan mana-mana firman ataupun mana-mana ayat Allah. Iaitu hukum ni hanyalah sebarang firman ataupun sebarang ucapan Allah yang memberi maksud, ada arahan untuk kena buat ataupun jangan buat, ataupun nak buat pun tak apa, tak buat tak apa. Okey? Contohnya Allah SWT firman wala taqrabuz zina. Wala taqrabuz zina. Jadi firman Allah wala taqrabuz zina, yang pertama dia adalah firman Allah yang Quran. Yang kedua, dia mengandungi maksud tuntutan, at-talaq. Tuntutan. Kerana tuntutan bagi berdua. Tuntutan untuk buat, tuntutan untuk tinggal. Okey? Dan kena buat pula bagi berdua. Kita akan masuk sama ada mesti buat, kalau tak buat dosa, ataupun buatlah, kalau tak buat tak apa. Sunatlah. Larangan dia begitu. Ada yang jangan buat, sama ada kalau buat dosa. Ataupun larangan janganlah buat, kalau buat tak ada dosa, tapi tak payah buat. Galakkan supaya tidak buat. Okey, wala taqrabuz zina, dia mengandungi maksud tuntutan, iaitu talabut tarki. Tuntutan untuk kita tinggalkan satu perbuatan, iaitu zina. Maknanya firman Allah Subhanahu Wa Taala wala taqrabuz zina itu dianggap hukum. Okey. Jadi firman Allah wala taqrabuz zina, ia dinamakan hukum di sisi para ulama usul fiqh. Kerana dia adalah kitabullah al-muta'alliq bi af'alil mukallafin. Ada kaitan dengan perbuatan kita, iaitu zina. Bila kita dia termasuk dari segi bila kita kerana tuntutan kena buat. Okey, contoh awit takhir pula, contoh Allah Taala kulu washrabu. Minumlah, makanlah. Bukan wajib makan. Ketika kita kenyang, contoh kita makan tak. Tapi nak makan tak makan sudah kan. Minum tak minum sudah. Maka ucapan atau firman Allah kulu washrabu termasuk di dalam maksud hukum. Kerana dia ada kaitan dengan perbuatan kita, iaitu makan, minum. Adapun firman Allah yang lain, contoh wa qala Musa liqaumihi ya qaum, ketika Nabi Allah Musa bersebut kepada kaumnya, wahai kaumku. Ada tak kita kena buat satu perbuatan, atau kena tinggal satu perbuatan, atau kita nak buat tak apa, tak buat apa? Tak. Dia tidak mengandungi maksud tuntutan ataupun pilihan. Sebaliknya menceritakan kisah yang tak ada kaitan dengan kita. Di segi perbuatan kita lah maksud saya. Maka firman Allah SWT wa qala Musa liqaumihi, dia walaupun dia adalah firman Allah, dia tidak termasuk dengan makna hukum. Hukum adalah perbuatan atau hukum adalah ucapan atau firman Allah yang ada kaitan dengan perbuatan kita, dengan maksud kita kena buat ataupun kita kena tinggal, ataupun kita boleh buat pilihan sama ada nak buat ataupun nak tinggal. Itu yang dimaksudkan dengan hukum. Okey, contoh bila firman Allah Subhanahu Wa Taala tadi wala taqrabuz zina, jangan kamu semua ambil zina. Jadi tak boleh kalau dekat niat itu guna saluran yang tepatlah. Okey. Ketika mana dia ayat ini mengandungi maksud larangan dan dia ada kaitan dengan perbuatan. Contoh ayat ini sebarang perbuatan yang membawa kepada zina ataupun zina itu sendiri. Maka perbuatan itu dia seakan-akan telah diikat dengan tali hukum tadi. Seakan-akan Allah Ta'ala menempatkan satu tali, iaitu hukum pengharaman tersebut, dan hukum itu diikat pada perbuatan zina tadi. Maka perbuatan itu tertakluk ataupun dia berkait rapat dengan satu firman Allah, iaitu wala taqrabuz zina. Okey. Jadi hukum itu adalah sebarang ucapan Allah, termasuk juga ucapan Nabi. Sebab dia semua dah contoh dari syarak. Sebarang firman Allah, sabda Rasulullah SAW yang mengandungi maksud kamu kena buat satu perbuatan atau kamu jangan buat satu perbuatan. Jadi hukum itu adalah khitabullah yang berkaitan dengan perbuatan. Contoh, orang kata zina itu adakah dia perbuatan ataupun dia hukum? Perbuatan zina itu apakah dia perbuatan ataupun dia hukum? Dia perbuatan, dia bukan hukum. Hukum zina adalah
al-hurmah. Contoh al-hurmah. Zina itu haram. Zina itu dinamakan haram. Nanti kita akan masuk pada takrif satu-satu. Jadi maknanya kalau orang tanya kepada kita, apa hukum zina? Haram tak? Saya akan kata hukum zina tidak haram. Boleh hukum zina tidak haram. Dia juga tidak wajib. Kerana hukum zina adalah hurmah. Zina haram. Zina hukumnya haram atau tak haram? Dia tidak haram, dia tidak haram. Zina itu hukumnya tidak haram. Tidak haram zina. Entah maksudnya tidak haram hukum zina. Hukum zina tidak haram. Tetapi zina itu haram kerana kalimah haram kita akan masuk nanti adalah perbuatan yang berkait dengan hukum tertentu yang namanya al-hurmah. Ada hukum namanya al-hurmah, iaitu sebarang kita Allah yang berkait dengan perbuatan. Itu sebagai satu mukadimah kepada takrif hukum. Baik, boleh beza hukum adalah khitab yang berkait dengan perbuatan yang berkait dengan hukum tadi, itu dinamakan perbuatan. Dan perbuatan itu bukan hukum. Hukum bukan perbuatan. Hukum adalah firman Allah atau satu Nabi yang berkaitan dengan perbuatan. Perbuatan itu sendiri adalah benda yang lain daripada hukum. Kalau tu boleh lagi. Kita mesti dapat dengar. Termasuk perkataan qala rahimahullah wal ahkam sab'atun. Hukum hakam syarak ada 7. Itu kita buat sekejap. Dia itu bukan hukum hakam syarak. Perbuatan yang ada kaitan dengan hukum hakam syarak ada 7. Walaupun Imam Al-Haramain dalam matan menyatakan wal ahkam sab'atun, hukum hakam ada 7, tapi oleh kerana perbahasan yang kita bincangkan sebentar tadi adalah benda yang agak rumit bagi orang yang baru belajar di kalangan kanak-kanak zaman itu, maka Imam Nawawi tak apalah, untuk mereka awal awak pegang dulu. Hukum ada 7, wajib, hukum, sunat, hukum, Tapi bila awak dah belajar nanti awak tahu sebenarnya hukum itu bukannya wajib, bukannya mandu. Sebaliknya hukum adalah benda lain, wajib, mandu, haram adalah perbuatan. Jadi ucapan Imam Al-Haramain wal ahkam sab'atun, kita ambil satu makna iaitu perbuatan yang ada kaitan dengan hukum ni ada 7 jenis perbuatan. Al-wajib wal mandub wal mubah wal mahzur wal makruh wal sahih wal batil. 7 benda ini adalah 7 jenis perbuatan yang berkait dengan 7 hukum. Yang berkait dengan 7 hukum. Fal wajibu ma yusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarki. Baik, sekarang kita masuk satu-satu kepada definisi 7 jenis perbuatan yang ada kaitan dengan 7 jenis hukum. Fal wajib, maka perbuatan yang namanya wajib ini adalah ma yusabu ala fi'li. Ma ni kita boleh terjemah maksudnya sebarang benda, sebarang perkara, sebarang perbuatan yang mana yusabu ala fi'li, akan diberikan pahala kalau dilakukan perbuatan tersebut. Wa yu'aqabu ala tarki, dan akan diberikan iqab, balasan buruk, iaitu neraka Allah atau dosa sekiranya perbuatan tersebut ditinggalkan. Jadi wajib itu adalah perbuatan yang kalau kita buat dapat pahala, kalau kita tinggal kita berdosa kepada Allah SWT. Jadi wajib adalah perbuatan. Apa hukum dia? Hukum dia dinamakan sebagai wujub. Hukum dia dinamakan sebagai wujub. Contoh wujub apa dia? Contoh kepada wujub adalah firman Allah SWT, wa aqimus salah wa atuz zakah. Jadi ucapan Allah Taala, firman Allah wa aqimus salah, itu adalah wujub. Salat pula yang kita buat itu adalah wajib. Wajibah, as-salatu wajibah. Jadi sembahyang 5 waktu itu hukumnya tidak wajib. Saya tak salah Betul kan? Sembahyang zuhur hukumnya wajib tak? Wajib.
Hukum sembahyang zuhur tidak wajib. Bahaya lagi kalau orang situ dia pening lah. Hukum sembahyang asar tidak wajib. Wallahi ya akhi, demi Tuhan Kaabah, demi Tuhan Al-Azhar sembahyang asar hukumnya tidak wajib Tetapi sembahyang zuhur itu wajib. Sembahyang asar itu wajib. Apa hukumnya? Al-wujub. Zina hukumnya tidak haram. Tapi berzina adalah haram. Baik, faham tak? Fal wajib ma yusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarki. Perbuatan yang namanya wajib itu adalah sebarang perbuatan yang akan diberikan pahala kalau kita lakukan, dan akan diberikan dosa kalau kita tinggalkan. Yang saya sebut ni kawan-kawan jangan pula cerita kat orang bohong Haji dengan Zuhur sebenarnya kau minta wajib. Biasa atau kau balik dari asal wasap. Jangan kena faham boleh. Khatib Nas adalah qadri ukulihim. Sama kita belajar sebelah Nah, tengok video itu kena hati-hati lah. Fal wajib man yusabu ala fi'li wa yu'aqabu ala tarki. Jadi wajib itu adalah perbuatan. Apa hukum dia? Al-wujub. Hukum dia dinamakan sebagai al-wujub. Dan ada juga para ulama usul yang mengatakan hukumnya adalah al-ijab. Ini sikit tambahan Dan ada pula perbahasan dalam sikit. Adakah ijab dan wujub beza? Ada juga perbincangan ilmiah di kalangan para ulama usul. Adakah ijab dan wujub itu berbeza atau benda yang sama? Berlaku sedikit perbincangan dan saya tak akan bincang di sini. Okey? Kawan-kawan tu tengah datang lah. Biarlah kita belajar usul fiqh juga pada dunia Saya baca, saya kasar gitu lah. Wujub dan ijab adalah hukum, bukan fi'il. Kalau wujub, wajabah yajib itu wujub. Maksudnya daripada wajabah. Kalau kita tanya wujub dan ijab ni maksudnya daripada apa? Wujub ini maksudnya kepada wajabah yajib wujuban. Adapun ijab adalah maksudnya kepada fi'il yang namanya aujabah, yujibu ijabah. Semua tu dah ulama khilaf ijab tu sama ke atau macam mana? Itu saya bincang. Saya akan bincang di sini. Baik. Wal mandub masuk kepada perbuatan yang kedua. Wal mandubu ma yusabu ala fi'li wa la yu'aqabu ala tarki. Perbuatan yang namanya mandub pula adalah mandub, mustahab, itu semua sama ada. Benda yang mandub, benda yang sunat. Kalau kita mendukung perbuatan yang sunat dah. Ma yusabu ala fi'li wa la yu'aqabu ala tarki. Sebarang perbuatan yang akan diberikan pahala sekiranya dilakukan perbuatan tersebut. Ma yusabu ala fi'li wala yu'aqab ala tarki. Tetapi kalaulah perbuatan tersebut ditinggalkan, dia tidaklah membawa kepada dosa. Okey. Jadi beza wajib dan juga mandub adalah dari sudut kalau tinggal dosa tak dosa. Okey, kalau wajib tinggal dosa. Kalau mandub ditinggal tidak berdosa, tapi rugi. Tapi rugi dia tak dapat pahala si Allah SWT. Baik. Perbuatan yang namanya mandub, apa hukumnya? Hukumnya adalah al-nadbu. Al-nadbu. Kalau wajib tadi, hukumnya namanya al-wujub. Kalau al-mandub, hukumnya namanya al-nadbu. Okey? Baik, kita masuk kepada perbuatan yang ketiga. Qala rahimahullah wal mubahu ma la yusabu ala fi'li wa la yu'aqabu ala tarki. Perbuatan yang ketiga yang masuk dalam kategori yang namanya al-mubah ataupun al-jaiz, sama masuk tu, al-mubah ataupun al-jaiz, adalah ma la yusabu ala fi'li wa la yu'aqabu ala tarki. Sebarang perbuatan yang tidak akan diberikan pahala kalau dibuat, dan tidak pula akan diberikan dosa kalau ditinggalkan. Okey. Maksud dia, awak buat ke, awak tak buat ke, tidak mempunyai unsur pahala ataupun dosa.
sebarang perbuatan yang kalau kita buat tak dosa, kalau tinggal pun tak dosa. Okey, itu dinamakan sebagai perbuatan, itu dinamakan sebagai al-mubah. Tuan, saya punya kopi hanya. Okey, kalau saya pusing-pusing, apa dia punya nama jenis perbuatan ni? Saya lambung. Ini dinamakan sebagai mubah. Okey, saya tak dapat pahala, bukan semakin tinggi lambung nanti semakin tinggi pahala yang tak. Maka perbuatan ini dinamakan sebagai mubah. Itu perbuatan kalau saya buat, saya tak dosa ataupun tidak mendapat pahala. Kalau saya tinggal pun, saya tidak akan dosa dan saya juga tidak akan mendapat pahala. Itu asal kepada mubah. Sebarang perbuatan yang kalau dibuat tidak berdosa atau berpahala, kalau ditinggalkan juga tidak mempunyai unsur dosa ataupun pahala. Sebagai satu tambahan sedikit, walaupun begitu, perbuatan mubah kalau kita niatkan kerana Allah, dia akan mendapat pahala. Tapi asalnya dia tidak berpahala. Tapi oleh kerana disupport dengan niat kerana Allah, dia mendapat pahala. Contoh kalau saya lambung tadi boleh membawa kepada kegembiraan kawan-kawan, maka mungkin dapat pahala sunat kan? Okay? Dia ada satu kaedah yang disebut oleh Al-Imam Asy-Syatibi dalam kitab beliau Al-Muwafaqat. Kami di tahun 1 ataupun di tahun 2 di peringkat Master Al-Azhar dulu dalam kisah usul fiqh. Jadi ada satu pembahasan atau satu perbincangan yang menyatakan Imam Asy-Syatibi antara ulama besar dalam bidang ilmu al-maqasid asy'ariyah, dia kata al-adiyat la takunu ta'abbudiyat illa binniyat. Al-adiyat la takunu ta'abbudiyat illa binniyat. Jadi Imam Syatibi kata al-adiyat, sebarang benda yang bersifat adi, itu benda mubah. Benda yang bersifat mubah. Benda yang bersifat ada